Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ya rabbana fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala izin lagi teman kita pagi ni insya-Allah ya. Baik, pagi ini ya kita masih lagi di bab yang ke-12 ya. Kalau merujuk pada kitab ilmu tajwid yang ditulis oleh Dr. Suruh Syihabuddin ya, Al-Nadwi. Jadi kalau yang ada kitab yang seumpama ini pun boleh pakai ya. Ada kitab yang terbaru, cetakan yang terbaru tu pun sama aja isi kandungan dia. Cuma mungkin muka surat dia saja dia lari satu atau dua line ya. Itu sajalah. Yang lain tu sama. Baik, pagi ni kita di siri yang ke-21 membahaskan tajuk Hamzah Kotok Jadi dalam bab ni Hamzah Kotok kita akan diberikan pengertian Hamzah Kotok, bagaimana untuk mengenal Hamzah Kotok ya, bentuk-bentuk Hamzah Kotok. Hamzah Kotok ni apa? Itu Hamzah biasa tu lah. Hamzah biasa tu ya. Jadi kita akan perhatikan kedudukan Hamzah Kotok ni ada yang berbaris fathah, dhammah, kasrah dan sukun. Dan dia boleh berada di beberapa tempat sama ada di awal, tengah dan di hujung ya. Kemudian kita akan tengok nanti Hamzah Kotok yang terbentuk daripada Hamzah istifham. Nanti kita kenal apa itu Hamzah istifham. Kemudian ada juga Hamzah Kotok yang dibaca dengan ibdal ya. Ibdal. Ada juga Hamzah Kotok yang dibaca dengan tasyil. Ada juga Hamzah Kotok yang dibaca dengan dua harakat. Itu antara tajuk-tajuk yang akan kita cover pagi ni insya-Allah. Baik. Bagi memudahkan kita mengikuti perkongsian ni, saya terus kepada slide untuk memudahkan kita faham sikit ya. Okey, sekejap. Baik. Sebelum tu kita tengok apa kata Syekh Ibrahim Al-Samnudi iaitu ulama Qur'an. Dia mengatakan dalam matan dia, wa hukmuhu fardun kama ta'assala kifayatan ilman wa ainan amala. Yang bermaksud dan hukumnya adalah fardu sebagaimana asalnya, iaitu fardu kifayah ketika belajar dan fardu ain ketika beramal. Yang bermaksud kita belajar ni fardu kifayah. Kalau dalam satu rumah kita tu seorang dah dihantar untuk belajar, yang lain tu tak sempat nak pergi, tu masih dimaafkan lagi ya. Tetapi untuk beramal itu menjadi fardu ain. Jadi begitu jugalah dengan Al-Quran ni Untuk kita belajar tajwid ni fardu kifayah ya. Jadi siapa-siapa pun boleh belajar ya. Yang lain yang tak ada kesempatan ni tidak ditekankan sangat. Tetapi bagi mereka yang nak membaca Al-Quran, menjadi fardu ain kepadanya memahami ilmu tajwid. Kalau tak, bacaan kita mungkin kebarangkalian berlaku kesilapan tu cukup tinggi ya, kalau kita tak faham ilmu tajwid. Jadi alhamdulillah pagi ni Allah Ta'ala pilih kita untuk sama-sama kita berkongsi ilmu tajwid.
ya, yang berkaitan dengan bacaan Al-Quran ni. Jadi insya-Allah. Jadi hadis Rasulullah SAW pun ada menyebut ya, menuntut ilmu itu menjadi satu keperluan kepada setiap Muslim kan. Jadi alhamdulillah kita dapat sama-sama lagi pagi ni. Baik, kita di bab yang ke-12 yang di bawah tajuk Hamzah Kotok. Ya. Bagi siri yang ke-21 ni, kita akan berkongsi tentang pengenalan Hamzah Kotok dan hukum-hukum bacaan dia sekali nanti insya-Allah. Dan untuk maklumat ya, dalam bab 12 ni dia cover 3 tajuk ya. 3 tajuk, itu Hamzah Wasal, Hamzah Kotok dan pertemuan dua sukun. Jadi malam tadi kita dah selesai bab Hamzah Wasal. Pagi ni insya-Allah kita di bawah tajuk Hamzah Kotok dan pertemuan dua sukun nanti insya-Allah pada siri akan datang. Baik, Hamzah Kotok. Hamzah Kotok itulah Hamzah ya. Huruf Hamzah tu yang macam kepala itik kita dah selalu sebut tu, itulah Hamzah Kotok. Jadi Hamzah Kotok ni ialah huruf Hamzah yang dibaca, yang dibariskan. Dia tidak sama dengan Hamzah Wasal. Iaitu dibariskan ketika memulakan bacaan, ibtidak atau menyambung bacaan ketika wasal pada sesuatu perkataan. Jadi kita berhenti di situ, di hujung perkataan, kita nak mulakan satu perkataan yang ada Hamzah Kotok ni, kita kena bariskan dia. Itu maksud dia. Kalau Hamzah Wasal tu diabaikan ketika kita wasal, cuma dibariskan ketika ibtidak. Tetapi Hamzah Kotok ni dia sentiasa dibariskan dalam apa keadaan pun. Dan Hamzah Kotok ini boleh ditemui dalam beberapa keadaan. Yang pertama, di awal kalimah, di tengah atau di hujung kalimah, sama dia berbaris fathah, kasrah, dhammah ataupun sukun ya. Cuma keadaan Hamzah sukun ni saja dia berada di tengah kalimah. Baik. Hamzah Kotok ni yang keduanya dia terbentuk daripada Hamzah istifham. Ada perkataan-perkataan yang mengandung yang ada Hamzah Kotok di situ, tetapi Hamzah Kotok yang terdapat di situ adalah terbentuk dari Hamzah istifham. Nanti saya akan terangkan apa itu Hamzah istifham. Kemudian yang ketiga, Hamzah Kotok ni dibaca ibdal, 2 harakat ketika ibtidak. Nak mulakan bacaan, ada tempat-tempat yang terdapat Hamzah Kotok ni, dia kena dibaca dengan ibdal. Iaitu hukum mad 2 harakat. Yang kita sebut mad badal tu ya. Dan yang keempat, Hamzah Kotok ni ada yang dibaca secara ibdal juga, iaitu 6 harakat. Ataupun boleh dibaca dengan tashil ketika ibtidak. Yang ini pun akan saya jelaskan nanti ya, sampai tajuk tu. Ini dalam 4 keadaan ni Hamzah Kotok ni yang perlu kita kenal untuk membantu kita membaca Al-Quran dengan sempurna. Baik, itu sedikit ya pengenalan tentang Hamzah Kotok. Baik, kita tengok keadaan Hamzah Kotok ni di awal, di tengah atau hujung kalimah. Sama ada dia berbaris fathah ke atau kasrah, dhammah ataupun sukun. Baik, fathah bagi yang baru mengikuti kelas bermaksud baris atas ya. Kasrah bermaksud baris bawah, dhammah bermaksud baris depan atau sukun ni mati ya. Tetapi dalam bahasa tajwid yang lebih tepat, fathah bermaksud buka. Kasrah bermaksud jatuh ataupun pecah ya. Dhammah bermaksud kumpul. Sukun bermaksud sunyi. Itu ya antara maksud yang selalu disebut dalam kitab tajwid ya. Kalau kita terjumpa istilah-istilah itu, itulah dia maksud dia. Baik, kita teruskan. Tanda mengenal Hamzah Kotok ya. Huruf Hamzah yang berbaris dalam satu perkataan ataupun kalimah. Bagaimana mengenali dia? Dia boleh ditemui dalam semua keadaan tadi katanya. Ya, dalam keadaan baris. Sama ada berbaris fathah, kasrah, dhammah ataupun sukun. Sama ada awal, pertengahan atau akhir perkataan. Jadi kita akan tengok contoh dia di sini. Dalam surah Takasur ya. Yang Alhaakumut Takatsur. Ya. Makhraj Hamzah ni di hujung kerongkong di sini, di bawah sini ya. Jangan baca di rongga jauh. Alha, bukan ha. Dia ya. Alha. Di situlah rumah Hamzah Kotok. Dia
berada di awal kalimah ataupun di awal ayat sekali. Dia berada dalam keadaan baris kasrah juga. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Yes, masih lagi di ujung kerongkong sini. Di situlah rumah hamzah qata'. Bagi contoh baris dhammah Udhina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu. Itu yang berbaris dhammah. Ya. Dia juga berbaris fathah, ya. Dia berada di tengah kalimah. Ya. Dia berada di mana-mana pun kita boleh jumpa dia. Bacaan dia tu mau betul, ya. Wa inna minkum laman la yubti'an, ya. Itu berada di tengah kalimah yang berbaris fathah. Dia juga berada di tengah kalimah dalam keadaan berbaris kasrah, ya. Ya bani Israel. Tetapkan rumah hamzah qata' di hujung kerongkong di sini, ya, di bawah sekali sini. Dia sama dengan rumah ha bulat tu, ha simpul. Begitu juga dia ada juga dalam keadaan berbaris fathah ni, dia berada di akhir kalimah, ya. Faqad dhalla sawa'as-sabil. Sawa'a itu berada di hujung kalimah, ya. Dan boleh juga dia berada di hujung kalimah dalam keadaan berbaris dhammah, ya. Sama juga bacaan dia, yu'til hikmata man yasha'. Okay, sedikit saya nak berkongsi di sini, ya. Kita nak ulang sedikit tentang wajah-wajah waqaf pada ma'rif dia sukun, ya, yang terdiri daripada mak wajib ni. Untuk berbaris dhammah ni kita boleh waqafkan dia dalam 16 wajah, kan. Kita boleh waqaf secara sukun mahad, ya. Man yasha'. Suara alif mat tu boleh dibaca 4, boleh dibaca 5, boleh dibaca 6 harakat, dan kita sukunkan hamzah yang di akhir tu. Kita boleh juga baca dia dengan rom. Rom ni mana kita lemahkan baris dia hamzah tu, ya. Cuma pada alif mat tu dia boleh dibaca 4 atau 5 harakat saja, ya. Contoh, yu'til hikmata man yasha'u. Sedikit, ya, baris dhammah tu kita sebut secara lemah. Juga kerana dia berbaris dhammah hamzah tu, kita boleh wakafkan dia dengan cara ismam, iaitu memuncungkan bibir. Dan alif mat boleh dibaca 4, 5 ataupun 6 harakat. Di akhir bacaan kita tu tidak ada suara hamzah lagi. Baris hamzah tu dia hazaf, dihilangkan. Cuma yang ada dalam bacaan kita tu dimuncungkan saja bibir, ya. Setelah kita panjangkan alif mat tu 4, 5 atau 6 harakat, di hujung tu muncungkan bibir. Jangan ada bunyi lagi suara hamzah. Contoh, yu'til hikmata man yasha'. Terus begitu saja, ya. Man yasha'. Dimuncungkan saja begitu. Ini sedikit saya ulang, ya, bagi ingat sebagai pengingat. Inilah kita ulang kaji. Baik. Hamzah qata' ni ada juga dalam keadaan sukun. Ya, dalam keadaan sukun. Okey, di sini saya nak sentuh sikit, ya, cara bacaan dia. Wa bi'sal masir. Ya, wa bi. Dalam keadaan menyemak masa talaki ni, saya nak kongsi sikit. Hamzah sukun ni dia kadang-kala dia berbunyi mirip-mirip ke suara hamzah, ke suara ain. Jadi hati-hati, ya. Letakkan betul hamzah sukun ni, rumah dia di hujung kerongkong sini, matikan di sini, ya. Wa bi'sal masir. Kalau kita tak jaga-jaga suara hamzah sukun, dia akan bunyi ain. Wa bi'sal masir. Dia bawa ke hidung suara tu. Macam tu salah, ya, salah rumah.
Nah, jadi letakkan di hujung perongkong di sini. Wa bi'sal masir mu'minun. Contoh, jangan itu suara ain tu. Mu'minun. Hati-hati ya masa kita mensukunkan hamzah kotak ni. Itu antara kesalahan-kesalahan yang sering terdapat dalam bacaan. Baik, ini kita tengok kesalahan lazimah yang berkaitan dengan hamzah kotak ni. Kesalahan yang selalu berlaku lah maksud dia. Yang kadang-kadang kita tak perasan masa menyemak je baru kita perasan. Oh, bacaan kita begitu rupanya. Okay, kita tengok contoh-contoh dia. Okey. Apabila hamzah kotak, biasa hamzah kotak ni kita akan jumpa dia di atas ataupun di bawah alif kan. Itu memang tempat tumpangan dia dalam kalimat tu. Itu memang bentuk penulisan dia begitu. Cuma yang menjadi kemuskilan kita kadang-kadang huruf mat selepas dia tu. Jadi dalam keadaan ayat ni, dalam contoh kekeratan daripada surah Al-Baqarah ayat 269 ni, kita perhatikan hamzah kotak yang berbaris dhammah selepas dia ada waw. Jadi kalau di atas huruf mat, seperti contoh huruf waw ni, terdapat simbol bulat macam tu, yang dipanggil sifrul mustadir. Tanda bulat tu, istilah dia sifrul mustadir. Dia ni menyebabkan huruf mat tu tidak dibaca. Jadi jangan dipanjangkan hamzah kotak tu sebab apa? Huruf mat selepas dia tu tidak dibaca. Jadi dibaca dengan satu harakat saja. Contoh, wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yang menjadi kesalahan kadang kita terlajak Contohnya, wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dipanjangkan ulul. Tidak Bila ada tanda bulat di atas huruf-huruf mat, sama ada atas waw ataupun ya, maka huruf mat itu tidak dibaca. Termasuk kalau dia berada di atas alif mat. Jadi hati-hati Lagi kesalahan yang sering berlaku yang berkaitan dengan huruf hamzah kotak ni di sini di ujung dia tu. Kadang yang ulu tu pendek, di sana pula dipanjangkan menjadi seolah-olah macam ada suara hamzah istifham pula di situ. Contoh yang salah begini. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Terlajak tidak Yang di ujung tu pun pendekkan bacaan dia. Tu matikan terus lam. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Okey, sedikit sini saya nak sentuh. Apabila lam yang sukun. Jadi ini kata selalu terjadi jadi ini kita nak sentuh sikit pagi ni. Dia dibaca dengan tawalud. Tawalud bermaksud lam tu macam dihidup semula tak dimatikan sungguh-sungguh. Macam mana bacaan yang berbunyi tawalud? Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ulul albab. Ada le pula di situ. Jadi hilangkan tawalud tu Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Letakkan betul di situ. Baik, di sini juga selalu berlaku kesilapan. Kita perhatikan pada di awal tu. Kadang-kadang yang kesilapan dia berlaku pada fa tu. Dipanjangkan fa tu pula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah. Jadi kita perhatikan di sini bila atas huruf alif terdapat hamzah kotak. Sama ada disukun ke ataupun dia berbaris, maka alif mat tu tidak dibaca sebagai huruf mat lagi. Jadi huruf sebelum dia tu seperti fa contohnya jangan dipanjangkan. Baca satu harakat. Fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah. Tidak dibaca fa ula. Dua-dua dipanjangkan. Itu salah Fa ulaik. Pendekkan di situ. Seterusnya kita tengok kesalahan lazimah di sini
Di sini juga berlaku daripada suara hamzah tu sendiri, ya, huruf hamzah tu sendiri, ya. Bila dia duduk di atas huruf-huruf mat, sama ada huruf alif, waw ataupun ya, ya, seperti sebut tadi, huruf-huruf mat ni tidak dibaca lagi. Ya. Jadi hamzah tu jangan dipanjangkan lah. Ya, baris hamzah tu jangan dipanjangkan. Contoh, wa yadra'u anhal azab. Wa yadra'u anhal azab. Jangan baca wa yadra'u anhal azab. Itu salah, ya. U dipanjangkan. Ya, bila dia duduk di atas huruf mat, maka huruf mat tu tidak dibaca. Kenapa begitu? Memang itulah keadaan hamzah kotak ni, ya. Dia boleh duduk atas lantai, dia boleh duduk di atas huruf mat, dia boleh duduk di bawah huruf mat, ya. Cuma kaedah bacaan kita tu mau betul. Seterusnya kita tengok lagi, ya, kesalahan lazimah yang berpunca daripada keadaan hamzah kotak ni. Okey, kalau dia duduk di bawah alif. Jadi huruf sebelum alif mat tu, ya, jangan dipanjangkan, ya. Contoh yang salahnya, likulli naba'im mastaqar, dipanjangkan pada ba. Jadi di sini ba tidak perlu dipanjangkan lagi kerana alif selepas ba tu kita perhatikan ada hamzah di bawahnya. Jadi ini bermakna alif tu tidak menjadi huruf mat lagi. Jadi dia baca satu harakat saja. Ya. Contoh, likulli naba'im mastaqarrun wa sawfa ta'lamun. Dibaca pendek, ya. Naba'im mastaqar. Kalau kita nak baca di situ. Okay, kita tengok lagi, ya, tentang kesalahan lazimah ketika waqaf pula. Okey, di sini, ya, contoh daripada surah Ar-Rum ayat 10 ni, terdapat, ya, keadaan-keadaan hamzah kotak. Ada masa kita kena baca dia 2 harakat, ada masa kita kena baca 4 harakat ataupun 5 harakat, ya. Okey, saya contohkan di sini, ya. Ini potongan daripada ayat surah Ar-Rum, ayat yang ke-10 ni. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا. Kalau kita nak wasalkan terus ayat ni, di mana kesalahan selalu berlaku di sini. Kalau kita baca nak berhenti di situ, ya, hamzah kotak tu dibaca dengan 2 harakat, ya. Itu mat badal. So, contoh, ya. ثم كان عاقبة الذين أساءوا. Berhenti dengan 2 harakat. Kalau kita nak teruskan bacaan, kita tak mau berhenti di situ, kita nak berhenti di sini. Kita nak berhenti di sini. Contohnya, ya. Juga berhenti dengan 2 harakat, ya. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. Ada di situ. Jadi yang di sini tadi, ya, dia tidak dibaca mat lagi di sini, ya. Dia terus masuk ke idgham samsi, ussu di sana. Hilang harakat di situ. Cuma pada pada su tu kita boleh ambil 4, yang a tu kita perhatikan, ya, hamzah di atas alif, selepas dia ada huruf ya yang tidak bertitik tu, atas ya ada alif mat. Di atas alif mat tu ada tanda melintang. Di sini jangan terkeliru, ya. Bila kita berhenti pada su tu, berhenti a dengan 2 harakat. Jangan terpengaruh dengan tanda melintang, ya, tanda mat di atas alif tu. Kita berhenti, kita ingat baca dengan 4, 5 atau 6 harakat juga. Tidak, ya. Di sini hukum dia mat jaiz, berhenti, ya. Jadi mat jaiz bila berhenti 2 harakat. Walaupun di atas huruf mat tu terdapat tanda melintang yang panjang tu. Masa bila nak dipanjangkan? Apabila kita nak berhenti di hujung ayat di sini. Ya, di hujung ayat. Di situ. Di sini baru dipanjangkan pada a tu tadi, ya. Contoh, summa kana akibatal ladzina asa'us su'a an kadzabu. Masa tu baru dipanjangkan 4.
Kalau kita berhenti di sini, baca dengan 2. Itu satu-satu. Kadang-kadang kita berhenti, dia baca 4 harokat. Ingatkan nak sambung. Rupanya dia berhenti. Jadi kena bertanya, bila tanya kenapa baca 4? Pasal ada tanda melintang atas alif. Tak ya, di sini kita kena kenal betul. Kalau kita berhenti dengan 2 harokat, dia menjadi mad asli. Bila disambungkan dia, baru dia menjadi mad jaiz. Okey. Baik, kita terus tengok lagi kesalahan-kesalahan kau ada. Ini dia kesalahan lazimah. Yang ni juga ya. Kalau hamzah duduk di atas huruf mad, huruf mad contoh waw di sini jangan dibaca sebagai hukum mad asli lagi. Ya. Tinggalkan dia, ya. Haulai syufa'auna indallah. Tidak dipanjangkan lagi pada hamzah qata'. Haulai syufa'auna itu salah. Macam begitu. Dibaca satu harakat saja pada hamzah qata'. Haulai syufa'auna indallah. Itu contoh bacaan, ya. Lagi dia berlaku juga, ya. Ini kadang-kadang pun ada yang terkeliru, ya. Hamzah qata' duduk atas waw mad. Selepas waw mad ada alif. Atas alif ada sifrul mustadir. Ya. Di sini pun ada yang baca panjang. Ya. Tak, sebenarnya di situ juga kekal dengan satu harakat juga. Ya. Ayya'lamahu ulama'u bani Israel. Ya. Begitu juga, ya. Kalau kita berhenti daripada ulama tu, matikan saja hamzah tu. Contoh, ayya'lamahu ulama. Berhentikan situ, ya. Jadi kerana dia berbaris dhammah, bolehlah kalau nak matikan dengan raum ataupun itmam, ya. Tapi biasa dengan sukun mahad lebih elok. Sukun mahad ni apa? Kita matikan saja huruf yang di akhir tu. Itu contoh lagi. Kita tengok lagi. Begini. Yang menjadi masalah pada huruf sebelum hamzah qata' tu. Hamzah qata' memang duduk di atas waw. Huruf sebelum dia tu kebetulan berbaris dhammah. Ya, pada ta tu. Di sini kita terpengaruh. Kita sangkakan ta juga perlu dibaca dengan mat. Sebenarnya tidak lagi lah. Pasal apa? Di atas huruf mat di sini, iaitu huruf waw tu, ada hamzah. Hamzah qata' yang berbaris. Jadi ta yang baris dhammah tu dibaca satu harakat, ya. Antu addul amanat, ya. Antu addul, begitu baca dia. Jadi satu lagi kesalahan dia pada lam qamariyah sana, ya. Antu addul amanat, tu dipanjangkan. Jadi kita perhatikan hamzah qata' dia duduk di atas huruf alif. Ya, jadi alif tu tidak dibaca sebagai huruf mat lagi. Jadi dibaca satu harakat. Antu addul amanat. Begitu saja bacaan dia. Kadang-kadang kedudukan hamzah ni kadang mengelirukan kita, ya, masa baca tu. Jadi kita perhatikan, kalau dia duduk di atas huruf mat tu dihazafkan. Tidak dibaca. Ini juga sering juga berlaku masa kita bertalaki, memang talaki di mana masalah yang berlaku pada fa tu. Ya. Sepatut bacaannya fa in udna fa inna zalimun. Ya. Pada fa tu, jangan dipanjangkan lagi lah. Jangan fa in udna fa inna zalimun. Tidak lagi. Fa tu dibaca dengan satu harakat saja. Kerana alif selepas dia tu tidak berfungsi sebagai huruf mat lagi, sebabnya di bawah alif tu ada hamzah. Jadi tinggalkan alif tu sebagai alif mat, dibaca satu harakat pada huruf sebelumnya, iaitu huruf fa. Fa in udna fa inna zalimun. Itu contoh, ya. Begitu juga kalau huruf ya, di bawah dia ada hamzah. Jadi ya tu bukan lagi huruf mat. Ya? Jadi hamzah tu dibaca pendek lah.
Au min wara'i hijab. Jangan dibaca au min wara'i hijab. I itu dibaca 2 harakat. Tidak ya. Di sini I itu memadai dibaca dengan 1 harakat saja. Kerana ya tu bukan lagi huruf mat. Sebabnya di bawah dia ada hamzah. Begitu juga kalau hamzah tu duduk di atasnya. Cuma di sini kalau kita nak wakaf di tengah-tengah ayat tu, boleh. Diwakafkan dia dengan mat wajib. Au min wara'. Matikan hamzah tu. Boleh juga. Kalau agak nak sesak, nak berhenti sangat di situ, boleh. Okey, seterusnya kita perhatikan lagi kesalahan yang sering berlaku pada yang melibatkan hamzah kotak ni. Contoh di sini pada Mudaththir ayat 35 ni, pada lam tu. Di sini lam tidak dipanjangkan lagi. Sebab alif selepas lam tu kita perhatikan ada hamzah di bawah dia tu. Jadi alif tu bukan lagi huruf mat. Jadi pada la tu dibaca 1 harakat. Innaha la ihdal kubar. La ihda, jangan la ihda, itu salah. Innaha la ihdal kubar. Itu salah. Dibaca 1 harakat pada lam tu ya. Innaha la ihdal kubar. 1 harakat saja. Tidak dipanjangkan lagi. Seterusnya yang ini. Ini pun kadang-kadang masih juga ya kita terkeliru dalam bacaan. Di mana kita perhatikan pada ba tu ya. Selepas ba ada alif, di bawah alif ada hamzah. Jadi hamzah pertama tu pula ada hukum pula, ada mim pula di situ lagi, mim kecil tu. Pada yang kedua tu, binaba tu, bawah tu ada hamzah yang berbaris tanwin pula. Ya. Jadi kita terkeliru kadang yang menjadi kesalahannya pada ba tu. Sama juga di sini. Bila di bawah ataupun di atas alif ada hamzah, maka alif tu jangan dibaca sebagai alif mat lagi. Jadi dipendekkan huruf baris huruf sebelumnya, iaitu huruf ba. Contoh, wajituka min saba'in binaba'in yaqin. Jadi pada saba'in itu ada iklab, dengungkan dulu. Kerana tanwin bertemu dengan ba selepas dia tu. Kemudian binaba'in, ba tu dipendekkan. Hamzah yang berbaris 2 bawah tu berjumpa dengan ya, idgham ma'al ghunnah naqis. Dengungkan dulu 2 harakat. Pada ba tu jangan dipanjang. Ini kadang-kadang banyak kesalahan di situ berlaku. Contoh kesalahan yang kerap berlaku lah kiranya ya pada peringkat awal. Lepas tu dah tak ada dah sekarang ni. Yang sebelum ni lah. Contohnya begini yang kesalahan dia. Wajituka min saba'in binaba'in yaqin. Jadi keadaan tu tak nampak tajwidnya. Pertamanya pada sabah yang di awal tu dipanjangkan, pada itlaq tidak didengungkan. Begitu juga pada ba yang kedua tu dipanjangkan menjadi mat, kemudian idgham ma'al ghunnah naqis, tak nampak dengungnya 2 harakat. Itu semua kena jaga di situ. Min saba'in binaba'in yaqin. Nampakkan soal macam-macam bertajwid di situ. Okey. Ini satu kita nak contohkan yang betul dengan yang salah ni. Kadang di sini pun menjadi kekeliruan. Kita tak, pasal keadaan dia lebih kurang sama dalam penulisan. Itu kadang terkeliru. Begini. Ini yang betulnya kalau hamzah dia duduk di atas alif, dia baris dhammah, selepas dia ada huruf mat, itu huruf waw. Dan huruf waw ni kosong aja, tidak membawa baris. Yang tu baru dia bertindak sebagai waw madiyah atau waw mat. Maka di sini barulah dibaca dengan 2 harakat. Faqad utiya khairan katsira. Faqad di sini baru dipanjangkan 2 harakat. Faqad utiya khairan katsira. Okey. Kemudian di sini juga, kalau hamzah dia berada di tengah-tengah antara lam dan alif, di sini dibaca 2 harakat, sibih badal.
Inna fi dhalika laayat. Dua harakat. Baru dibaca dua. Pasal dia duduk di tengah-tengah antara lam, selepas tu hamzah, selepas hamzah alif mad. Di sini kena baca dua harakat. Begitu juga ya. Kalau dia duduk di atas alif macam ni. Yang ni kadang terkeliru Sekarang ni dia tak duduk di tengah-tengah dia duduk di atas alif pula. Di sini jangan dibaca dua harakat. Baca satu harakat. Antu addul amanat. Jangan dibaca Antu addul amanat. Dia terbawa sekali begitu. Tidak Masa bila nak dibaca dua harakat ni? Kalau dia duduk, tu. Antara lam dan alif. Baru dibaca dua harakat. Inna fi dhalika la ayat. Yang tu InsyaAllah mudah-mudahan dapat pahaman. Okey. Itu sedikitnya tentang keadaan hamzah kotak ni tadi. Assalamualaikum Ustaz. Boleh tanya tak? Ya. Ustaz boleh tolong cara baca ayat ni. Surah Al-Waqi'ah 535 ayat 23 tu Ustaz. Muka surat berapa tu? Muka surat 535. Ayo Ustaz. Sebab dia ada hamzah kat situ juga. 535 35 ayat 23 tu. 535. Okey, kalau ada Quran tu buka 535 ayat 23 Ustaz. 23. Okey. Amsal tu macam mana nak? Okey, kalau kita perhatikan di sini banyak Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Okey. Saya juga akan untuk ayat ni Ni banyak hamzah ada duduk di atas alif, hamzah duduk atas waw sukun pula dia, hamzah duduk di bawah waw berbaris pula dia. Okey, sama juga kaedah dia. Hamzah duduk di atas alif, alif tidak dibaca sebagai mad, jadi kaf tu dibaca satu harakat. Okey, ka'amsalillu. Sekarang kita jumpa hamzah sukun duduk di atas waw. Jadi hamzah sukun tu kita sukunkan teruslah. Amsalillu, matikan di situ. Selepas tu pula kita jumpa hamzah duduk di bawah waw. Waw tu pula berbaris kasrah. Jadi waw tu tidak menjadi huruf mad bagi lam. Jadi lam yang beri dhammah tu dibaca satu harakat. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Bacaan dia begitu aja Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Semua dibaca pendek. Nampak aja? Okey, terima kasih Ustaz. Okey. InsyaAllah. Baik, itu contoh-contoh keadaan hamzah. Betul sepatutnya saya bawa potongan tu ayat dalam slide kita ni Terima kasihlah Hajah dapat bantu sikit kawan-kawan. Pada muka surat 535 tadi. Boleh tengok nanti Kalau tak pasti nanti kita boleh rujuk masa kita bertalaki insya-Allah. Baik, seterusnya kita tengok dalam keadaan hamzah kotak boleh ditemui dalam beberapa keadaan. Sama ada dia terbentuk daripada hamzah istifham. Ini dia yang terbentuk dari hamzah istifham. Hamzah istifham ni apa? Yang bermaksud hamzah tu bermaksud hamzah pertanyaan. Pertanyaan tu masuk istifham tu. Dia ada 7 kalimah yang hamzah kotaknya tu ditukar dari 2 hamzah. Sebenarnya dia tu ada 2 hamzah di situ. Jadi dia tinggalkan satu. Ini dia ada 7 kalimah ni dalam Al-Quran. Ini tidak jadi masalah sangat. Cuma bacaan kita saja kena betulkanlah. Kalau kita tersilap. Ini antara surah-surah yang ada dalam nota saya ada bekalkan. Boleh rujuk. Contoh dia saya nak tunjuk di sini. Betul dia. Qul attakhadtum indallahi ahda. Pada attakhadtum tu. Asal kalimah ni yang dia kata hamzah istifham tu. Di sini ni. Asal dia ittakhadtum. Dia ada satu lagi hamzah i. Jadi hamzah ini dibuang dalam sam tidak ditulis, ditinggal satu saja. Ada 7 kalimah dia kata tadi, inilah antara dia at-tala'al ghaib.
Asalnya ittala'al. Jadi ini bermaksud di dalam to yang bersabdu tu sebenarnya mewakili hamzah yang dihazafkan tadi tu. Ya. Kalau dibedahkan balik, bukan ke huruf to tu ada dua ke apa tak ya. Itu maksud dia kata. Jadi dia dihazafkannya at-takhizu. Jadi ta tu sendiri memang ada dua dalam keadaan mislain soghir. Ya. Jadi di sini kena baca at-tala'al. To tu memang mislain soghir yang kita dah belajar sebelum. Ini antara ya ayat-ayat yang di awal yang ada perkataan astakbar ni adalah ada dua hamzah asalnya yang dihazafkan dalam resam. Ya. Ini tak ada masalah dalam bacaan kita. Bacaan kita betulkan saja, sudahlah. Pasal yang nampak dalam penulisan cuma satu hamzah. Baca dengan satu ajalah. Ya. Cuma nak sebagai tambahan, sebagai tambahan ilmu untuk kita. Ini juga aftara 'ala Allahi kadiban am bihi jinnah. Itu semua yang bermula dengan hamzah istifham di awal tu. Okey, iaitu tak ada masalah sangat sebagai saya nak kongsi sedikit lah supaya kita dah mengaji ni, kita nampaklah sedikit ilmu-ilmu yang ada yang tak terdedah pada kita kan. Okey, kita tengok yang seterusnya, hamzah kotok ni. Hamzah kotok boleh ditemui dalam beberapa keadaan juga, iaitu dibaca ibdal. Iaitu dua harakat ketika ibtida', ketika memulakan bacaan. Ini kita ada sentuh sedikit malam tadi ya, pada beberapa kalimah. Ini contoh kalimah-kalimah yang apabila dimulakan bacaan dengan kalimah ni, jadi hamzah kotok yang duduk di atas rumah mat tu yang membina hukum mat badal tadi ya, yang perlu dibaca dua harakat ya. Ini antara dia izan, iti, itu, utumina dan utuni ya. Contohnya di sini kita boleh tengok dulu macam mana nak membariskan dia tu supaya tidak tersilap dalam bacaan. Jadi beberapa kalimah tadi dibariskan ketika wasal. Ya. Kaedah membariskan ketika wasal begini. Hamzah wasal dibariskan mengikut kedudukan rumah hamzah kotok yang saya sebut malam tadi. Tengok di mana duduknya hamzah kotok tadi. Kemudian kalau dia duduk di atas rumah ya, jadi hamzah wasal sebelum tu dibariskan kasrah. Kalau hamzah kotok yang sukun tadi duduk di atas rumah waw, jadi hamzah wasal sebelumnya dibariskan dhammah. Dan di masa itulah dibaca dengan dua harakat. Ya, itu penting. Dua harakat ni yang penting dalam bacaan. Baik, kita tengok contoh. Fal yu'addil ladzi di sini ya, zi pada ayat ni, zi fal yu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Di mana keadaannya di sini? Kalimah ni bila kita baca sampai habis satu ayat, satu nafas, satu suara, tak ada masalah. Cuma dimatikan sajalah hamzah kotok di atas waw tu. Cuma kalau nafas tak sampai. Jadi kita boleh ibtidak daripada kalimah utumina ni ya, dengan membariskan hamzah wasal dan dibaca dengan mat badal. Kaedah dia macam tadilah. Sekarang hamzah kotok duduk di atas rumah waw. Maka hamzah wasal sebelumnya tu dibariskan dhammah. Utumina amanatah. Jadi kaedah dia yang hamzah sukun yang duduk atas waw tu ya, cara nak baca dia ditukar menjadi utumina. Jangan utumina, tidak lagi berbunyi begitu kalau kita nak tidak. Ini dah masalah kalau kita nak mulakan bacaan ya. Bukan dalam keadaan wasal. Jangan tersilap pula. Jangan baca begini. Fal yu'addil ladzi utumina amanatahu wal yattaqillah. Jangan baca begitu ya. Kalau baca wasal matikan hamzah kotok tu. Tak ada masalah ya. Cuma kalau nafas tak sampai ya. Kita tengok contoh yang salahnya ya. Sini. Bila kita nak contoh, kita berhenti di tengah-tengah ayat. Fal yu'addil ladzi tumina amanatah. Nafas tak sampai nak habiskan. So, bila kita nak ibtidak, kita ambil lah daripada kalimah utumina tu kan. Kita baca begini yang salahnya ya. Utumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Dia tidak baca begitulah. Pada kalimah utumina tu dibaca dengan mat badal ya. Yang betulnya fal yu'addil ladzi tumina amanatah.
utu mina amanatahum wal yattaqillaha rabbah. Kita gunakan macam tu ya. Begitu juga kita tengok contoh pada hamzah kotak dia duduk di atas rumah ya. Jadi kalau dibaca satu ayat, satu nafas, satu suara, kita matikan sajalah hamzah kotak tu ya. Wa qalu ya Salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Okay, tak ada masalah ya. Tapi kalau kita tak sampai nafas ya, tambahlah ada ujung-ujung usaha ni Cikgu Maziah kan, kadang-kadang tak sampai. Kita terpaksa berhenti. Kalau berhenti kita boleh iktidak daripada kalimah itina tu. Ya. Kaedah tu saja kita bariskan pada hamzah wasal. Ya. Contoh nak dibariskan dia, kita tengok pada itina tu ya. Macam mana nak dibariskan dia? Jadikan begini. Ya. Itina bima ya. Kerana hamzah kotak duduk di atas rumah ya, jadi hamzah wasal sebelum tu dibariskan bawah i. Dan dibaca dengan ibdal, dua harakat. Itina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Tidak dibaca Itina bima ta'iduna. Kita baca begitu balik tak ya. Bila nak ibtidak daripada kalimah tu, dibariskan hamzah wasal tu berpandu pada kedudukan hamzah kotak tadi. Dia duduk di atas rumah ya ke atau di atas rumah waw. Itu kaedah dia ya. Okey, ini contoh kita ambil ya. Itu ni di sini. Ini kita memang akan memulakan bacaan dengan kalimah ini ya, pasal dia berada di awal ayat ya. Rangkap ayat tu. Selepas waqaf sili kita akan jumpa ayat ni. Jadi cara bacaan dia di sini ya, pada itu ni hendaklah dibariskan hamzah wasal tadi dengan baris kasrah. Sebab apa? Berpandukan pada kedudukan hamzah kotak tadi. Kerana hamzah kotak dia duduk di atas rumah ya. Jadi hamzah wasal tu dibariskan bawah, dibaca dengan dua harakat. Ituni bi kitabim min qabli hadza. Dibaca dengan ituni. Begitu bacaan dia. Jangan baca ituni bi kitabim min qabli hadza. Tidak begitu ya. Dia dibaca dengan mad badal. Ituni. Ini ada di surah Al-Ahqaf ayat yang keempat tu. Nanti buka Al-Quran boleh nampak ya. Okey, mudah-mudahan ya dapat kefahaman sedikit di situ. Baik, kita tengok sedikit pada hamzah kotak boleh dibaca dalam beberapa keadaan. Dibaca dengan ibdal 6 harakat atau tashil ketika ibtidak. Maksud ibdal dibaca dengan 6 harakat, tashil dibaca dengan suara hamzah dan suara alif mad. Ya, 1 harakat, setengah-setengah. Ya, pada 3 kalimah ni. Az-zakaraini, Allahu Al-Ana. Ya. Kalau kita perhatikan pada surah Al-Ana ni ada dalam surah Yunus ayat 51-91, boleh tandakan dalam Al-Quran ya, supaya tidak tersilap nanti. Kemudian dalam surah Yunus juga ya, dan surah An-Namlu. Surah Yunus ayat 59, surah An-Namlu ayat 59 juga ya, kalimah Allahu ni. Satu lagi ya, Az-Zakara ini dia berada di 2 tempat dalam surah Al-An'am ayat 143 dan ayat 144. Tandakan dalam Al-Quran nanti ya. Di sini boleh dibaca dengan 2 wajah. Sama ada nak dibaca dengan ibdal 6 harakat ataupun dibaca dengan tashil. Ini contoh dia ya. Kalau nak dibaca dengan ibdal 6 harakat, tu dibaca panjang ya, baca dengan mad lazim. Di sini nama dia mad lazim kalimi mukhaffaf. Ya. Dibaca panjang pada matikan lam. Al-ana wa qad kuntum bih. Ya, dibacakan panjang. Itu ibdal. Kalau dibaca dengan tashil, baca 2 suara. Satu suara hamzah berbaris fathah a, satu lagi suara alif mad ha. Ya, setengah-setengah. Al-ana wa qad kuntum bih. Itu bacaan tashil ya, pada 3 kalimah tadi di awal, tandakan dalam Al-Quran ya. Jadi kalau masa kita bertalaki nanti ambil kesempatan ya, ambil 2 wajah, baca dengan ibdal
baca dengan tashil. Begitu juga pada kalimah Allahu tadi, boleh dibaca dengan tashil, boleh dibaca dengan ibdal, 6 harakat ya. Kalau dibaca dengan ibdal, Qul Allahu adina lakum. Kalau dibaca dengan tashil, Qul Allahu adina lakum. Dua wajah boleh dibaca di situ. Tapi yang afdal ya, bacalah dengan ibdal, tak ada masalah. Itu juga kalimah Allah ni dia ada di awal begini ya. Allahu khairun amma yushrikun. Ataupun dibaca dengan tashil boleh. Allahu khairun amma yushrikun. Itu juga pada Qul az-zakaraini harrama amil unsayain. Boleh juga dibaca dengan tashil ya. Qul az-zakarain. Boleh. Itu ada dua wajah di sini ya. Jadi hamzah ni itu bentuk bacaan pada hamzah tadi. Okey, mudah-mudahan dapat bantu di situ insya-Allah. Kemudian tajuk pertemuan kita akan datang ialah pertemuan dua sukun. Yang ini juga banyak yang perlu kita tahu tentang pertemuan dua sukun ni yang melibatkan bacaan. Kalau salah kita faham pada hukum bacaan pertemuan dua sukun, dia jadi tak cantik Dalam matan nanti kita tengok apa kata ulama qura' tentang bila kita tak raikan bacaan yang ada hukum pertemuan dua sukun ni ataupun iltiqa' lis-sakinain ni. InsyaAllah pada pertemuan minggu hadapan kita akan bahas, kita akan kongsi, kita akan bincangkan tentang tajuk ni pula ya. Mudah-mudahanlah kita diberi kesempatan nanti insya-Allah. Ya. Wallahu a'lam ya. Mudah-mudahan dapat membantu kita sama-sama kita ya untuk adalah sedikit ilmu untuk baca Al-Quran tu dengan baik insya-Allah. Baik, kita tangguh dulu teman kita dengan doa ya insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zayyinna bizinatil Qur'an wa akrimna bikaramatil Qur'an wa syarrifna bisyarafatil Qur'an wa albisna bikhil'atil Qur'an wa adkhilna al-jannata bisyafa'atil Qur'an wa afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirati bihurmatil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya.